Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Puan Zakia binti Setu, pensyarah IPG Kampus Tun Abdul Razak, mewakili rakan sekumpulan Puan Sharifah Nasriah binti Wan Obeng dan Ustazah Salihah Ali ingin berkongsi pengalaman melaksanakan KPPB di LO dalam 3 kursus iaitu PIMK 3163, Profesionalisme Guru Pendidikan Islam dan Fiqh Dakwah, KKWK 3013, Keupayaan Kewangan dan LASS 3013, Pendidikan Lestari Alam Sekitar. Dalam perkongsian ini saya suka untuk mencerahkan kepada dua fasa. Pertama, saya akan kongsikan DLO KPPB yang telah kami bina. Dan yang kedua, saya suka untuk berkongsi hasil pembelajaran pengalaman pelaksanaan KPPB DLO ini bersama anda semua. Inilah DLO KPPB yang telah kami bina dan kami gunakan pada semester yang lalu, yang menggabungkan 3 kursus PIMK 3163, KKWK dan LASS. Yang mana ia membawa big idea insan murabi mendepani era globalisasi untuk menjawab essential question bagaimana melahirkan insan murabi bagi mendepani era globalisasi. Pada bahagian pengenalan, program yang dibina adalah program ijazah sarjana muda perguruan bagi pendidikan Islam, kumpulan pendidikan Islam, dan kami masukkan pada bahagian ini adalah hasil-hasil pembelajaran kursus bagi ketiga-tiga kursus. Pada ruangan ini, ketiga-tiga hasil pembelajaran kursus kami set menggunakan setting collapsible, yang mana apabila pelajar membuka site ini, mereka boleh membaca ketiga-tiga HPK bagi ketiga-tiga kursus supaya pelajar ataupun pensyarah lain yang hendak menggunakan DLO ini faham akan ketiga-tiga HPK yang hendak dicapai bagi ketiga-tiga kursus ini dan bagaimana kita menemui titik persilangan antara ketiga-tiga HPK ini yang membolehkan ketiga-tiga kursus ini digabung jalinkan dalam aktiviti PDP di dalam bilik darjah secara kuliah ataupun tutorial. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, ada borang KMR yang juga boleh dijadikan rujukan bagi pensyarah-pensyarah lain. Baiklah, terus kepada pembelajaran bermakna yang telah dilaksanakan yang menggabungkan HPK 1 bagi ketiga-tiga kursus, yang itu menjelaskan konsep dan kepentingan dakwah, menjelaskan kepentingan pengetahuan keupayaan kewangan dan juga menjelaskan konsep pembangunan lestari dengan merujuk dokumen UNESCO. Dan bagi aktiviti pembelajaran bermakna yang pertama ini telah disenaraikan hasrat pembelajaran yang hendak dicapai oleh para pelajar dan juga kriteria kejayaan yang perlu mereka ketahui apabila mereka melaksanakan aktiviti ini. Bagi aktiviti yang hendak dilaksanakan pula, berdasarkan pengetahuan tentang konsep kepentingan dakwah, aplikasikan kemahiran teknologi untuk melaksanakan aktiviti ini, iaitu menghasilkan slide yang membincangkan perkaitan antara kepentingan keupayaan kewangan dan juga pembangunan lestari dari konteks seorang pendakwah. Mereka perlu memuat naik hasil slide mereka ke ruangan Google Slide yang diperolehi daripada template yang disediakan di bahagian bawah page ini, dan secara bersemuka mereka perlu melakukan perbincangan berkaitan konsep dan peranan guru sebagai da'i, mu'alim, mudaris, mu'adib, murabbi, mursyid dari aspek keupayaan kewangan dan juga kelestarian alam sekitar. Dan mereka perlu menghantarnya ke Google Classroom masing-masing yang telah disediakan oleh pensyarah masing-masing. Maka pada bahagian ini, pelajar hanya perlu klik pada bahagian yang diberikan dan make a copy
Dan apabila pelajar menekan bahagian make a copy, mereka akan dapat satu template sendiri yang mereka boleh gunakan untuk menghasilkan aktiviti ini. Yang mana ini adalah salah satu ciri DLO yang penting, iaitu ianya reusable. Maksudnya sesiapa sahaja kumpulan boleh menggunakan template yang baru tanpa mengganggu kandungan DLO ini dan tanpa mengganggu template kumpulan-kumpulan yang lain. Baiklah, apa pula yang terdapat dalam pembelajaran bermakna yang kedua? Dalam pembelajaran bermakna yang kedua, menggabung jalinkan HPK 3 bagi PIMK 3613, HPK 2 bagi KKWK 3013 dan HPK 3 bagi kursus Lestari Alam Sekitar LAS 3013. Juga diberikan hasil pembelajaran yang perlu diketahui oleh para pelajar tentang apa yang mereka perlu capai dalam aktiviti ini dan juga dinyatakan di situ kriteria kejayaan untuk mereka mencapai hasrat pembelajaran. Arahan aktiviti pula dengan mengaplikasikan kemahiran komunikasi anda, rakam satu pembentangan lisan secara berkumpulan untuk membincangkan ciri-ciri sahsiah guru pendidikan Islam yang profesional, kemahiran merancang simpanan dan pelaburan serta penyelesaian isu alam sekitar mengikut kesesuaian sifat lokal. Jadi aktiviti ini mereka perlu melakukannya dalam bentuk role play ataupun main peranan yang mana mereka boleh memilih mana-mana peranan berikut dan menonjolkan perwatakan yang bersesuaian untuk menzahirkan kemahiran sahsiah ataupun karakter dalam mereka membawa peranan-peranan yang mereka gunakan untuk membentangkan aktiviti ini. Pelajar boleh memilih untuk menjadi seorang pegawai bank, penasihat kewangan, influencer, pendakwah bebas ataupun pegawai alam sekitar untuk membentangkan aktiviti ini. Dan video yang dihasilkan hendaklah di-upload ke YouTube di bahagian unlisted dan linknya dihantar ke Google Classroom supaya para pelajar di dalam kelas itu boleh menonton dan memberikan maklum balas kepada hasil kerja kumpulan-kumpulan lain. Seterusnya, saya ingin berkongsi pengalaman melaksanakan KPPB menggunakan DLO ini. Ada dua pembelajaran bermakna yang telah dirancang dalam DLO tersebut dan di sini saya ingin kongsikan hasil daripada pembelajaran tersebut. Bagi pembelajaran bermakna yang pertama, seperti arahan yang mereka buka dalam DLO tadi, dan hasil pembelajaran adalah dihantar pada bahagian Google Classroom masing-masing. Yang mana pelajar menghantar Google Classroom link untuk hasil kerja mereka bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar-pelajar lain. Kerana jika mereka menghantar menggunakan saluran submit, hanya guru ataupun pensyarah sahaja yang akan dapat melihat hasil kerja mereka, tetapi kumpulan-kumpulan lain tidak akan dapat melihatnya. Jadi kita menggunakan link dimasukkan dalam kelas komen dan semua orang boleh klik dan melihat hasil kerja kumpulan yang lain. Okey, antara hasil kerja bagi pembelajaran bermakna yang pertama, kalau dilihat di sini bagaimana pelajar berjaya mengupas kepentingan keupayaan kewangan dari perspektif seorang pendakwah dan juga bagaimana pelajar dapat menerangkan kepentingan konsep pembangunan lestari juga dari perspektif seorang pendakwah. Dan template ini yang mereka dapat daripada DLO seperti yang saya terangkan pada awal pembentangan tadi. Dan mereka juga berjaya menghasilkan video perbincangan untuk menerangkan konsep sebagai mu'alim, mudaris, murabbi dan sebagainya dari konsep alam sekitar dan juga keupayaan kewangan. Kita tengok sedikit sedutan. Begitu juga dengan hasil kerja daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Ini antara contohnya, zuhud dalam aspek kewangan, zuhud dalam melestarikan alam, yang mana apabila kerja ini diinterdisipliner
interdisciplinary kan, kita dapat lihat dengan jelas berkaitan yang berjaya mereka laksanakan antara tiga kursus ini dan menjadikan pembelajaran ini sangat bermakna kepada pelajar. Bagi pembelajaran bermakna yang kedua, di mana mereka perlu main peranan, memilih karakter tertentu untuk menerangkan konsep-konsep tersebut. Saya tunjukkan salah satu daripada hasil kerja yang mereka masukkan dalam YouTube, di unlistedkan dan mereka boleh menjadi tontonan rakan-rakan yang ada link. Okay. Okey guys, memandangkan isu telah dikupaskan tadi, saya akan membawa kepada anda seorang pendakwah bebas yang makin dikenali di kalangan remaja zaman kini. Oleh itu bersama saya, Ustazah Asma Salehah. Hari ini kita akan mengadakan sedikit wawancara berkenaan dengan isu guru pendidikan Islam tersebut. Okey Ustazah, sebelum nak mulakan sebarang teguran tu ataupun nasihat, guru tu sepatutnya kena tengok dulu keadaan tu macam mana boleh mengaitkan pelajar tersebut, dan guru tu sepatutnya gunakan perkataan-perkataan yang lembut pelajar itu sebelum kita terus menanyakan soalan peribadi. Betul tak? Betul. Okey. Lepas ini saya akan Selamat datang ke Medan. Kita duduk. Terima kasih. Selamat datang ke Maybank. Apa yang boleh saya bantu? saya berminat nak buat simpanan. Setakat ni duit dalam bank saya adalah dalam 100,000. Banyak tu cik. Saya yakin hanya nak buat simpanan saja. Ada cara lain? Apa yang saya boleh buat dengan duit-duit ni? Dengan duit simpanan cik sebanyak 100 ribu, cik boleh buat laporan dengan bank kami. Dengan AHD ini. Wow, penerangannya sangat jelas dan saya memang berminat nak ambil pelaburan ni. Terima kasih Bank Harimau. Sama cik. Panasnya. Pertama, tutup suis lampu dan gantikan pencahayaan dengan sumber cahaya semula jadi. Penggunaan tenaga elektrik berlebihan adalah satu pembaziran dan secara tidak langsung akan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Nampak tak? Walaupun usaha-usaha itu nampak kecil, tapi yang memberi impak yang besar kepada bumi kita. Baiklah, selesai membentangkan DLO interdisciplinary antara ketiga-tiga kursus, sekarang saya bentangkan pula satu lagi DLO khas untuk kursus pendidikan lestari alam sekitar. Hal ini kerana menyedari bahawa kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna amat penting dan boleh diterapkan dalam pelbagai tutorial maupun kuliah, maka saya merasakan menjadi satu kelebihan sekiranya kita dapat membina satu lagi DLO KPPB untuk kursus ini bagi meneruskan kesinambungan DLO KPPB pada bahagian-bahagian atau topik-topik atau HPK yang boleh diinterdisiplinarikan. Jadi dengan adanya DLO yang menyambung DLO interdisciplinary ini membolehkan tajuk-tajuk lain yang tidak mempunyai perkaitan antara satu sama lain tetap juga dapat dilaksanakan KPPB-nya. DLO ini mendukung big idea sejagat bertindak sepakat bumi akan selamat dan menjawab 5 essential question yang dibina berdasarkan HPK kursus ini. Baiklah, seperti yang saya terangkan sebentar tadi, DLO ini dibangunkan bagi membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran kursus dengan mengalami elemen-elemen KPPB
bagi topik-topik yang tidak dapat digabung jalin dengan kursus-kursus lain, bermaksud DLO ini kesinambungan daripada DLO yang saya bentangkan pada awal perkongsian tadi. Dalam DLO ini ada beberapa pembelajaran bermakna yang telah pun dilalui oleh pelajar-pelajar ini. Antaranya, pembelajaran pertama untuk HPK yang pertama dengan hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan yang boleh disemak oleh pelajar, iaitu tentang konsep pendidikan alam sekitar dengan memanfaatkan kemahiran digital. Pelajar boleh membuat analisis dokumen dan menghantarnya ke dalam Google Slide seperti yang mereka pernah lakukan pada kursus interdisciplinary dan menghantarnya di Google Classroom seperti DLO interdisciplinary juga. Yang mana saya dapati pada tugasan yang ini ianya menjadi lebih mudah apabila pelajar pernah menggunakan aplikasi teknologi yang sama pada tugasan yang pertama. Bermaksud kita pernah buat, jika kita hentikan latihan tersebut, pelajar akan mudah untuk lupa. Tetapi bila ada pembelajaran bermakna yang mereka boleh mengaplikasikan sekali lagi teknologi tersebut, mereka akan menjadi lebih mahir. Bagi pembelajaran bermakna yang kedua pula, untuk menerangkan konsep pembangunan lestari dengan merujuk dokumen UNESCO, mereka diberikan dokumen UNESCO dan diminta untuk menganalisis berdasarkan topik-topik yang berbeza. Jadi, dalam DLO ini telah dibina 6 topik yang berbeza, yang mana setiap topik ini pelajar boleh pilih secara random apabila kita bahagikan kumpulan kepada mereka. Bila pelajar klik pada mana-mana topik ini, ia akan membawa mereka kepada satu kopi dokumen dan mereka boleh make a copy dan menggunakan dokumen tersebut, Google Slide tersebut untuk menjawab dokumen soalan kerana di setiap soalan itu berbeza. Contohnya bagi topik yang pertama, dalam topik ini kumpulan tersebut diminta untuk mencari maklumat berkaitan apakah itu pembangunan lestari ataupun pembangunan mapan, sejarahnya, matlamat dan tujuan, dan pembentangan ini hendaklah dirumuskan dalam slide tidak melebihi 5 slide dan dihantar ke Google Classroom masing-masing. Maka dalam DLO ini sangat mengaplikasikan replicable dan reusable of the DLO, yang mana apabila sesiapa sahaja yang hendak menggunakan page ini untuk melaksanakan aktiviti ini boleh saja klik pada topik tersebut, make a copy dan hantar pada Google Classroom pensyarah masing-masing, tak kira IPG mana. Begitu juga pada klik link yang kedua, dia akan make a link untuk topik 2 dan bila pelajar tekan make a copy, akan keluar topik yang kedua yang berbeza dengan topik yang pertama tadi. Kalau kita tengok topik yang kedua ini, cari maklumat berkaitan laporan Brundtland 1987, ceritakan serba sedikit latar belakang, tujuan dan implikasi laporan tersebut. Pembentangan tidak boleh melebihi 5 slide dan akan dihantar ke Google Classroom masing-masing dan dibentangkan menggunakan kaedah stay and straight. Baiklah, seterusnya kita tengok apakah pembelajaran bermakna ketiga yang telah dibina. Pada aktiviti ini, pembelajaran bermakna yang ketiga adalah untuk mengaplikasikan pembelajaran mereka tentang pendidikan alam sekitar bagi aspek sejagat, bagi konteks sejagat dan global, bagaimana mereka mendalami dan mengaplikasikan EIU, Education for International Understanding. Jadi, dalam aktiviti ini, berdasarkan penyataan ini iaitu mata pelajaran di sekolah boleh membantu menggalakkan semangat berfikiran antarabangsa dan pengajaran dalam pelbagai mata pelajaran di sekolah tidak seharusnya tujuan menyebarkan pengetahuan fakta tetapi menyebarkan konsep yang lebih luas, kandungan sosial, pemahaman kebangsaan dan pemahaman antarabangsa. Konsep EIU lah. Jadi dalam aktivitinya berdasarkan penyataan ini, anda dikendaki untuk memilih 1 tahun di SKP bagi option anda.
Okay, jika kumpulan yang mengambil kursus ini adalah kumpulan pendidikan Islam, jadi dia akan gunakan di SKP mungkin tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5, 6. Mereka PJ, mereka boleh guna di SKP option masing-masing. Dan memilih satu tajuk yang boleh diimplementasikan konsep pendidikan untuk kefahaman sejagat, merancang PDP dan melaksanakan PDP tersebut di dalam bilik kelas mereka dan memberikan maklum balas dari rakan sekelas dihantar pada Jamboard yang disediakan oleh pensyarah masing-masing. Okay, bermaksud DLO ini, hasrat pembelajaran ini, bagi aktiviti ini boleh digunakan oleh mana-mana option. Walaupun ketika membina DLO ini, saya sedang mengajar option pendidikan Islam. Okay, dan untuk hasil yang ini nanti saya akan tunjukkan selepas saya membentangkan DLO ini. Okay, dan pembelajaran bermakna yang keempat ialah pendidikan alam sekitar, bagaimana menyampaikan pendidikan alam sekitar menggunakan pelbagai strategi. Okay, dan dalam aktiviti ini mereka perlu untuk mengaplikasikannya. Okay, di sini saya sediakan 4 pilihan. Okay, seperti pembelajaran bermakna yang ketiga, kita mengambil kira bahawa kursus pendidikan lestari alam sekitar ini melibatkan pelajar dari pelbagai major, okay, dari pelbagai kumpulan. Jadi kita sediakan beberapa pilihan aktiviti untuk mereka mengalami secara langsung pendidikan alam sekitar itu, bukan hanya teori di dalam bilik darjah saja. Okay, yang pertama, mencipta satu himpunan puisi dan mempersembahkannya secara maya ataupun diterbitkan dalam hasil untuk sebagai sebuah hasil kerja karya kelas, dan inilah yang telah dipilih oleh pelajar saya pendidikan Islam, pelajar option pendidikan Islam. Okay. Selain daripada ini, okay, saya juga menyediakan bagi pelajar pendidikan seni misalnya, mereka boleh menghasilkan kompilasi poster yang menyalurkan pelbagai informasi tentang alam dan peranan manusia, dan mereka boleh merancang pameran poster mereka ataupun menerbitkan karya kelas mereka sesuai dengan option pendidikan seni ataupun sains sosial. Okay. Selain itu, mereka juga boleh untuk merancang satu rombongan hibah masyarakat, mengadakan aktiviti gotong royong ataupun program penghijauan dan merakamkan aktiviti tersebut di dalam sebuah foto yang kreatif. Okay, pengalaman langsung dan mengaitkannya dengan semua elemen-elemen KPPB dalam masa yang sama juga mengaplikasikan teknologi digital dan juga mencipta permainan alam sekitar dan dilaksanakan permainan itu di dalam bilik darjah, dan bolehlah permainan itu dipanjangkan kepada warga kampus sebagai extension. Okay, itulah 4 aktiviti pembelajaran bermakna yang kesinambungan daripada aktiviti-aktiviti yang interdisciplinary tadi. Kerana saya yakin apabila kita tidak dapat menggabung jalinkan kursus-kursus ini, kita sepatutnya tidak berhenti untuk meneruskan KPPB di dalam kelas pensyarah masing-masing. Seterusnya, di sini kita ada refleksi untuk pelajar membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam Jamboard masing-masing. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan hasil pembelajaran KPPB DLO menggunakan DLO yang ini untuk perkongsian kita bersama. Seterusnya, saya suka untuk berkongsi hasil pembelajaran KPPB DLO yang telah dilaksanakan oleh pelajar saya. Antaranya, dalam DLO KPPB tadi, mereka diminta untuk menghasilkan puisi dan menghimpunkannya menjadi satu terbitan, dan mereka telah pun berjaya menghimpunkan satu himpunan puisi dan menamakan buku tersebut sebagai sepilihan puisi alam yang direka bentuk oleh pelajar, disunting oleh pelajar sendiri, dan sekarang sedang menunggu permohonan ISBN. Dalam ini, himpunan ini terdapat hasil kerja pelajar-pelajar
yang telah melaksanakan salah satu daripada aktiviti KPPB DLO dalam pendidikan lestari alam sekitar, dan insya-Allah akan dicetak untuk dimiliki oleh setiap pelajar dalam masa yang terdekat ini. Baiklah, seterusnya saya juga ingin berkongsi hasil tugasan yang lain, antaranya bagi tugasan pembelajaran bermakna yang ketiga dalam DLO yang saya tunjukkan tadi, bila mereka perlu menerapkan unsur EIU, Education for International Understanding, dalam subjek masing-masing di dalam bilik darjah masing-masing, dan kemudian setelah merancang rancangan pengajaran harian, melaksanakannya dalam kelas, mereka mendapatkan maklum balas daripada rakan-rakan sekelas, dan maklum balas itu dihantar di Jamboard ini. Okey, ini contoh. Okey, untuk maklum balas kumpulan yang pertama, maklum balas terhadap kumpulan yang kedua, maklum balas terhadap kumpulan yang ketiga. Okey, contohnya pembelajaran yang jelas berkenaan saling menghormati, slide yang menarik minat murid. Okey, itu untuk pembelajaran bermakna yang ketiga. Selain daripada itu, bagi pembelajaran bermakna yang melibatkan one stay, three stray, setelah mereka menghasilkan video, mereka tadi bukan video, slide, mereka melakukan one stay, three stray dalam aktiviti mereka. Juga mereka telah berjaya menghasilkan permainan digital yang mereka kongsikan di bilik darjah. Begitu juga mereka telah bermain permainan alam sekitar yang bukan digital. Okay. Dan bagi salah satu aktiviti pembelajaran bermakna yang keempat tadi, iaitu mereka merancang untuk melaksanakan khidmat masyarakat dan aktiviti penghijauan juga mereka laksanakan di SMK Penrisen. Rasmi juga. Rasmi. Macam tak mau. Dalam potong gitu. Belum potong gimana dua. Sudah bongok potong. Dah. Udah kan kau mau tarik terus. Aduh. Jadi rasmi. Masa balik. Dalam prinsip ni. Letak Okey, bagi video ini adalah apabila mereka melaksanakan program khidmat masyarakat dan juga program penghijauan di sekolah SMK Penrisen yang menggabungkan keempat-empat kumpulan pendidikan Islam dan juga pendidikan jasmani, bagi memberi mereka peluang untuk merasai pengalaman langsung untuk melaksanakan aktiviti ini bukan sekadar teori di dalam bilik darjah, dan mereka mempelajari begitu banyak kemahiran-kemahiran baru, antaranya bagaimana berurusan untuk membuat aktiviti yang melibatkan kos, kewangan, melibatkan sekolah, dan salah satu pengalaman yang agak menarik bagi mereka kerana ada dalam kalangan mereka yang pertama kali melakukan aktiviti memegang cangkul, menanam pokok dan sebagainya. Baiklah, dan yang terakhir ingin saya kongsikan bagaimana selepas mereka melaksanakan aktiviti program penghijauan itu tadi, seperti yang telah diarahkan dalam tugasan, mereka perlu untuk mendokumentasikannya dalam bentuk gambar yang kreatif. Okay. Ini antara contoh kerja murid bersama dengan pelajar-pelajar MPV Landscape di SMK Penrisen dan juga guru pengetua dan juga guru penolong kanan serta guru subjek MPV tersebut. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan KPPB DLO dalam kursus-kursus yang diajar
kepada pelajar, siswa guru adalah satu usaha yang sangat murni biarpun memerlukan perancangan dan ketelitian dalam melaksanakannya dan mungkin menagih sedikit kerja keras daripada para pensyarah. Namun, demi mendepani pendidikan masa kini dan juga demi melahirkan guru-guru yang berkompetensi tinggi untuk mengajar anak-anak didik di sekolah, maka usaha ini masih perlu diteruskan dan perlu ditambahkan lagi agar kualiti pendidikan negara berjaya diletak di mercu yang mulia.